أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia rahmat dan kasih-Nya dapat bersama-sama kita bersua pada malam yang mulia ini. Inilah malam hari Minggu. Selamat berhari Minggu saya ucapkan kepada muslim dan muslimat yang dirahmati Allah, kerana menjalankan malam Minggu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meneruskan pengajian kita pada malam ini dengan syarah yang seterusnya. Jadi sebelum tu saya recap baliklah, cuba ulang sikit berkenaan dengan yang lepas. Yaknilah, hendaklah kita meninggalkan dalam muka surat 8 yang bawah sekali, dua baris terakhir. Maka hendaklah ia meninggalkan segala sifat yang cela, yaknilah riak, kibar, ujub, bakhil, hasad, dengki, ya, dan memperbuat ia akan segala sesuatu itu hanya kerana ada kepujian. Jadi kita gantikan dengan semua benda tersebut dengan siddiq, ikhlas, sabar, takut dan harap. Yang mana saya dah kongsikan seperti mana pesanan Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Dia sebut, dia kata syaitan itu dia akan mengganggu manusia bukan hanya untuk menggalakkan manusia buat maksiat, tetapi di dalam ibadah tersebut dia rosakkan. Yang inilah dengan itulah, dengan sifat cela tadi, ada riak dan sebagainya. Dan yang seterusnya adalah maka memikirkan, muka surat yang ke-9 perenggan yang pertama, maka memikirkan pada segala kejadian Allah itu. Dalam banyak-banyak benda yang kita banyak muhasabah berkenaan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ini, yang paling besar sekali adalah qurubat. Qurubat ni maksud dia dekat. Yaknilah cara yang paling hebat sekali, cara yang paling berkesan sekali untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dalam kurungan, yaknilah dengan berbuat taat dan juga kebajikan, yang mana mendampingkan diri dengan dia kepada Allah, dan terlebih hampir dari segala kejadian Allah kepada engkau itu adalah diri engkau. Maksudnya dalam banyak-banyak kebesaran Allah yang Allah Ta'ala cipta ni, hak paling dekat dengan kita ni kita, diri kita yang paling hebat sekali, yang paling dekat sekali dengan kita. Kita tak perlu, kalau duduk rumah tak payah nak pergi tengok matahari lagu mana, tak payah nak pergi tengok gunung lagu mana kan. Kita tengok diri kita kan, Allah Ta'ala bagi tangan, ada fungsi tangan dan sebagainya. Itu juga adalah salah satu berfikir akan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Maka tilik engkau pada kejadian diri engkau. Kita memikirkan atau muhasabahkan kebesaran Allah ini bermula pada diri kita, daripada indah susunannya dan cenderung syahwatnya dan segala pendapatnya. Ini kita cerita berkenaan dengan indah susunan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Contohnya, katakanlah hubungan di antara kita dan isteri. Contohnya, ni Allah Ta'ala cipta manusia ada dua golongan. Ni kita nak tengok diri kita lah. Satu golongan lelaki, satu golongan perempuan. Ada tak kebesaran Allah di situ? Banyak. Kerana tidak sama seperti mana Allah Ta'ala rakamkan di dalam surah Ali Imran ayat 36. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى, dan tidaklah sama
lelaki dan juga perempuan. Itu sebab ada orang-orang yang bukan Islam, dia nak menegakkan sesuatu yang hak dan adil tu, dia kata hak sama rata antara lelaki dan perempuan. Ya, apa yang lelaki buat, kata dia perempuan pun boleh buat. Apa yang perempuan buat, lelaki pun kena buat. Padahal di dalam Quran Allah Ta'ala cakap dah bahawa tak sama antara lelaki dan perempuan. Allah Ta'ala dah susun dah. Lelaki ada cara dia, orang perempuan ada cara dia, ada lebih dia, ada kurang dia. Itu sebab bila mana dikahwinkan antara pasangan lelaki dan perempuan, maka dia punya skop tugas dia, job description dia berbeza. Kebiasaannya lelaki keluar mencari nafkah, isteri kebiasaannya akan menghiasi rumah dengan memasak contohnya. Bukan kata orang perempuan tak boleh kerja, tapi dia ada job description dia masing-masing, dia ada bahagian masing-masing. Tu kalau pergi kat pejabat agama, kadang-kadang bila mai tang giliran saya untuk kaunseling ke, sahabat-sahabat saya ke main tentang kaunseling ni, mesti ada punya lah hak tak puas hati berkenaan dengan job description ni. Yang laki kata orang perempuan ni gini, yang perempuan kata laki dia gini, semua salah semua. Dia macam tu. Dia tak ada apa yang kena. Dia kata sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam membantu kerja rumah, Nabi masak untuk isteri, macam-macam lah. Saya tanya kat dia, "Lah ni isteri Nabi berapa orang?" Dia tak tahu. Saya tanya dia soalan simple. Masakan apa yang paling Nabi masak, masakan apa yang paling isteri Nabi suka kalau Nabi masak? Tercengang dah. Habis tu mana hang tahu kata Nabi masak kat bini dia? Nampak tak? Kadang-kadang di dalam rumah tangga, bila mana komunikasinya tak ada, ni yang kata Allah Ta'ala dah susun elok dah. Tapi kita ni manusia, dia jadi kucak-kacir. Pasal apa? Terpengaruh dengan barat. Dia hak sama rata. Sedangkan di dalam Islam, bila kita bersembang tentang adil ni, dia bukan hak sama rata. Kita kalau sama rata tak boleh, tuan-tuan. Lagi saya cerita pasal apa. Dia yang dikatakan sebagai adil ini adalah Allah Ta'ala meletakkan hak sesuatu itu kena pada tempat dia. Lelaki cara lelaki, perempuan cara perempuan. Cuba bubuh kot lelaki beranak tengok, tak huduh. Allah Ta'ala letak pada perempuan, dia beranak. Lelaki yang azan. Perempuan boleh jadi orang alim, boleh. Tapi kenapa Allah Ta'ala lantik jadi Nabi? Sebab dia ada keuzuran dia tertentu. Allah Ta'ala dah susun dah. Itu sebab bila mana kita memandang kepada kesempurnaan, memang tak ada. Kalau dia nak suami dia macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang tak ada lah. Tapi kalau nak tiru-tiru sebagaimana sunnah Nabi, insya-Allah boleh lah. Ni kadang-kadang orang perempuan contohnya, bukanlah nak marah, tapi bila mana di sudut sunnah ni, kita nak ikut sunnah ni, kita tak boleh ikut separuh tinggal separuh. Kalau kita tak ikut kerana kita tak suka, boleh berdosa kita. Contohnya apa? Dia nak kata suami dia banyak bantu dia di rumah, sebab itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya cerita kepada kak tu, kak ada satu kisah di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila mana habis sembahyang bagi salam, Nabi terus bangun balik rumah. Kak tahu tak pasal apa? Dia kata pasal apa, Ustaz? Pasal Nabi teringat bahawa ada dari kalangan isteri dia yang masih menyimpan barang kemas. Dia ambil barang kemas itu pergi sedekah. Nak tak suami kak buat sunnah lagu tu? Mau tak? Dia kata yang tu mula. Nampak tak? Allah Ta'ala susun lawa dah, cantik dah, tapi kerana manusia tidak memahami. Ada pula yang mana si suami dia nak isteri dia seperti Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dia tak tahu perangai Sayyidatina Aisyah lagu mana. Lagi cengik. Sebab Nabi sebut ada 4 orang sahaja wanita yang menghampiri kesempurnaan di dunia.
Selain daripada 4 orang ni, hak bini kita semua tak kena. Maksudnya lemah semua. Jadi yang lelaki ini, bila mana Allah Ta'ala memberikan 9 akal, dia kena guna ke-9-nya itu, salah satunya dengan bersabar dengan karenah isteri dia. Ini tak, kadang pergi pejabat agama pasal apa? Dia kata bini dia suka bangun lambat lah, bini dia masak tak sedap lah. Dah kahwin dengan anak dara lagu mana nak masak sedap? Kahwin dengan janda. Contohnya, saya sebut kata 4 orang saja. Yang pertamanya adalah Siti Khadijah, yaknilah isteri Nabi yang pertama, wanita yang menghampiri kesempurnaan. Yang keduanya adalah Siti Maryam bin Imran. Yang ketiganya adalah Fatimah radhiyallahu anha, yaknilah anak Nabi, isteri kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Yang keempat adalah Siti Asiyah, isterinya kepada Fir'aun. Nak isteri macam Siti Asiyah, suami kena jadi lagu mana? Kena jadi Fir'aun dulu kah? Baru dapat isteri macam Siti Asiyah. Itu sebab kadang-kadang dalam rumah tangga dia kata, kalau suami ni tak baik, saya tak mau taat. Salah tu. Sebab ketaatan isteri bukan bergantung pada suami. Dan ketaatan suami bukan bergantung pada isteri. Ni saya kongsilah sikit, walaupun ramai dah kahwin, bercucu dah semua kan. Bila mana suami tersebut, walaupun dia tak puasa, walaupun dia tak semayang, walaupun dia tak main masjid, walaupun dia tak bagi nafkah, isteri wajib untuk taat pada suami. Selagi mana suami tak suruh dia buat benda yang berdosa, wajib taat. Melainkanlah kalau dia suruh masak ayam 3 rasa, contoh, ayam 3 rasa pula, ikan 3 rasa, tapi ikan tak pergi beli, hak tu tak suruh taat lah kan. Jadi maksudnya khidmat pada suami tu. Jadi tak, dia kata nak tunggu suami dia ni jadi bagus dulu baru dia nak khidmat. Tu salah. Sebab taatnya isteri kepada suami itu satu tanggungjawab yang lain. Dia berdosa kalau dia tak taat suami dia, walaupun suami dia bukan orang baik. Tapi suami dia sagi macam mana? Tak berdosa. Berdosa, siapa kata tak berdosa? Cuma dia berdosa dengan Allah kerana mengabaikan tanggungjawab kepada isteri. Adil dah Allah? Adil kan? Sebab adil ni bukan sama rata. Allah Ta'ala susun cantik. Adil itu adalah kena pada tempat dia. Isteri wajib taat pada suami, suami wajib taat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kedua ibu bapanya. Itu saja. Itu sebab kalau pergi pejabat agama, kadang-kadang banyak jumpa kes-kes tu hak berulang hak tu saja. Masalah dia duk pusing-pusing tu. Yaknilah tidak memahami konsep adil yang Allah Ta'ala dah susun kepada masing-masing. Lalu bila mana kita memilih kepada aspek adil tadi, kalau kita kata hak sama rata lah tuan-tuan, kita kata Allah Ta'ala ni tak adil sungguh lah, no? Allah Ta'ala ni tak bagi kita kaya macam mana orang lain kaya. Saya bagi contoh lah tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala buh lah sama rata, pukul 9 sagi, katakanlah balik-balik, masuk dalam rumah, ting, ada mesej. Akaun anda dimasukkan wang ringgit sebanyak 10 juta. Semua orang. Ni adil kan? Sama rata kan? 10 juta semua. Tuan-tuan tahu tak apa yang berlaku? Apa yang berlaku adalah tuan-tuan, mai hari Ahad besok, mai nak semayang subuh, imam tak ada, bilai tak ada. Mana dia imam dengan bilal ni? Nampak kat atas tu surat peletakan jawatan. Pasal apa? Pasal Tok Imam dengan Tok Bilal dah buka yayasan Islamiah. 10 juta, siapa lagi nak jadi imam? Imam baru berapa aja contohnya. Tak apalah, boleh ganti imam. Habis-habis besok ada pasar pagi. Naklah pergi beli ayam ke, pergi beli ikannya. Pergi pasar pagi kosong. Tak ada siapa dah jual ayam. Siapa lagi nak jual ayam? Semua 10 juta dah. Haru ke tak haru hidup kita? Kalau kata sama rata tu tadi. Kemudian kita pergi mana? Nak pergi bank. Nak pergi bank tutup. Orang hak kerja bank tu semua berhenti lah. Kemudian nak pergi mana lagi? Dia kata, kita ni duit banyak ni, tak payah pakai kereta sendirilah, tempah Uber contohnya.
Hak orang duk bawa Grab pun tak ada dah. Pasal apa? Hak bawa Grab pun dah dapat 10 juta. Nampak tak? Kalau kata sama rata lah tuan-tuan, haru biru dunia kita. Tapi disebabkan maksud adil itu bukan sama rata, yaknilah meletakkan sesuatu hak itu kepada tempatnya yang betul, maka dunia kita ini berjalan dengan susunan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Cantiknya Allah Taala susun kepada kita, walaupun kita suka ke ataupun tak suka. Tuan-tuan, kalaulah semua orang ada 10 juta, mamak pun tutup tuan-tuan. Yaknilah memadai pada mengambil iktibar kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala ni, yang berkenaan dengan Allah Ta'ala dah susun cantik hidup kita ini adalah di dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-21, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kamu itu maka tiadakah kamu melihat. Yaknilah pada diri kamu itu ada beberapa tanda yang menunjukkan atas kamal ataupun akmal, yaknilah satu bentuk kesempurnaan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tiadakah kamu mengambil iktibar dan kamu tilik kepada barang yang pada diri kamu daripada permulaan kejadian kamu hingga kesudahannya, daripada indah susunannya, daripada kita mula dilahirkan sehinggalah kita lah ni, daripada dilahirkan sampailah ada orang yang telah meninggal dunia, daripada kita mula tidur sampailah kita tidur balik, kita melihat bahawa kehidupan kita itu telah pun disusun cantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang dahulunya senang, kemudian susah, kemudian senang. Ada orang yang susah, kemudian senang, kemudian susah. Macam-macam lah yang Allah Ta'ala susun kepada kita. Itulah keindahan. Contohnya, katakanlah tuan-tuan dulu masa muda. Saya tak dan nak tua lagi. Belum tua lagi. Tapi kalau tuan-tuan pernah muda, contohnya. Muda-muda dulu pernah tak ada satu masalah yang rasa macam nak pecah kepala? Lah ni hari ini masalah yang sama tu pecah kepala ke tak? Belum tentu. Nampak tak Allah Ta'ala susun? Maksudnya setiap sesuatu kejadian itu Allah Ta'ala ciptakan, Allah Ta'ala jadikan adalah sebagai pengalaman dan pengajaran untuk hidup kita. Satu hal kemudian daripada satu hal dan sangat ujub, yaknilah mengagumkan hukumnya dan sangat teguh perbuatannya. Daripada satu perkara kepada satu perkara yang Allah Ta'ala letak kepada kita. Dan beberapa yang halus-halus daripada lataif, yaknilah yang terbaik. Lataif ni maksud dia lebih kurang macam bagus lah. Yang terbaik, yang mulia-mulia, yaknilah benda-benda yang kita tak nampak ni, halus-halus. Benda satu nikmat ni bukan benda yang kita nampak saja. Seperti apa ni? Seperti nur iman. Nur iman ni tuan-tuan yang dirahmati Allah adalah satu kenikmatan yang paling besar buat kita. Itu sebab Ustaz Abdul Samad ada dalam satu ceramah dia beritahu, kita umat Nabi SAW yang Islam ni jangan duk doa minta syurga kerana memang masuk syurga, tetapi mintalah dihindarkan daripada api neraka, sebab ada yang masuk syurga setelah dibakar oleh api neraka. Cantik ayat dia. Kenapa kita kena doa macam tu? Sebab ada orang yang mana tiba-tiba timbang dia punya dosa banyak pada pahala, kena bakar dulu. Bakar habis wallahu alam berapa ratus tahun, habis saja kemudian baru masuk ke dalam syurga. Dia masuk syurga pasal apa? Pasal iman. Iman itu adalah satu tiket untuk dia masuk ke dalam syurga. Solat itu pula macam kunci. Tuan-tuan, dah ada geran kereta. Geran kereta ada dah. Maksudnya, kereta tu kita punya, kunci tak ada. Boleh dah nak masuk dalam kereta. Jenuh popek. Begitulah orang yang Islam tapi tak semayang. Boleh tak masuk syurga? Jenuh kena bakar dulu. Bakar dulu habis apa semua,
baru boleh masuk ke dalam syurga. Itu sebab iman itu adalah nikmat yang paling besar. Sebab syaitan dan iblis ni dia tak curi binatang lain dah daripada kita. Benda hari-hari yang dia nak curi daripada kita ni apa? Dia nak curi iman. Kerana mereka tahu betapa bernilainya iman pada suatu hari nanti. Dia tak curi kita punya wang ringgit. Yang curi wang ringgit itu bukan iblis, itu toyol. Toyol lah, itu adalah satu, orang kata apa, macam makhluk kecil lah, makhluk jin, wallahualam, saya tak pandai sangat. Tapi kalau hak iblis, syaitan ni, dia tak ada benda lain dah. Dia siang malam fikir lagu mana nak rampas kita punya iman saja. Sebab dia tahu, kalau manusia tu tak ada iman, boleh menjadi peneman dia selama-lamanya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalik. Dan seterusnya adalah ma'rifat dan juga akal. Ma'rifat ni satu bentuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita tak nampak pun, ataupun kita terjemahkan dia kepada ihsan, yaknilah kita berbuat amal, kita berbuat kebajikan seolah-olah Allah melihat kita ataupun kita melihat Allah. Tapi kita nampak ada Allah, kita tak nampak. Seolah-olah, ni ma'rifatullah, yaknilah satu hala tuju yang mana penyembahan kita itu adalah kepada Allah. Walaupun depan kita ni ada dinding, walaupun depan kita ada meja, walaupun depan kita ada Kaabah, orang kata kita sembah batu, tapi ma'rifatullah kita adalah tujuannya satu, yaknilah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya nikmat akal. Nikmat akal itu adalah satu nikmat untuk manusia itu diberikan kebebasan untuk membuat pilihan. Di dalam qada dan qadar, sememangnya Allah Ta'ala telah menetapkan kejadian sesuatu itu kepada kita, tetapi pilihan tangan kita itu juga berada di dalam takdir Allah. Ada orang dia kata, ini bukan pilihan dia kata. Ini adalah takdir Allah contohnya. Tetapi dia tak faham bahawa takdir Allah itu merangkumi semua benda. Termasuklah dia punya kebebasan untuk memilih, yaknilah perkara yang baik ataupun yang tidak baik. Dan lainnya daripada perkara yang ajaib-ajaib. Maka mengambil dalil kamu dengan dia atas ada Khalik yang menjadikan dia dan atas kesempurnaan kudratnya, dan sesungguhnya telah menghiasi Allah Subhanahu wa taala akan manusia itu dengan beberapa anggota yang zahir, yaknilah kita punya anggota tubuh badan lah, dan dihimpunkan padanya akan beberapa perkara yang berlawanan. Contohnya ada tangan kanan, ada tangan kiri. Ada hidung satu, tapi ada dua lubang, satu lubang kanan, satu lubang kiri. Ada dua mata, satu kanan, satu kiri. Elok Allah Ta'ala susun. Ada perkara yang berlawanan. Pada ma'ani yang batin. Ma'ani yang batin ini adalah benda yang kita tak nampak lah. Contohnya panah. Macam mana nak cerita panah? Panah ni boleh rasa je lah. Nak cerita bentuk dia tak tahu. Panah dan sejuk, kering dan basah. Ini Allah Ta'ala ciptakan kepada kita secara berpasang-pasangan. Maka iaitu daripada ajaib kudratnya yang tiada kuasa atasnya oleh orang lain daripadanya. Allah Ta'ala dah cipta benda tu, hak kita manusia ni tak ada dah. Kok-kok sagi tangan nak buah atas kepala pula ke? Tak boleh. Ada orang buat kajian, dia nak pindahkan kepala. Kepala kawan ni potong, masuk kepada badan kawan ni kepala potong, dia tak boleh. Kerana ianya adalah hanya kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya lagi apa? Darah tak boleh buat. Dan tangan, kita punya anggota badan ni satu makhluk pun tak boleh buat. Seperti mana yang Allah buatlah. Kalau kata tangan palsu tu, cara tangan palsu lah. Yang kita sebut di sini adalah satu kurniaan Allah yang mana sama sebiji. Tak ada siapa boleh buat. Itu sebab di dunia ini hanya ada pendermaan. Derma darah, derma buah pinggang. Itu pun ada khilaf juga dari kalangan ulama sebenarnya. Kita nak pindah-pindah kita punya organ ni, suka-suka nak derma. Sebab Allah Ta'ala bagi kat kita ni, bukan kita punya.
Allah Ta'ala bagi apa pun kat kita bukan kita punya. Allah Ta'ala yang punya. Itu sebab kita tak boleh pandai-pandai suka-suka hati kita. Dermalah buah pinggang. Pasal apa? Pasal sagi buah pinggang jual, dapat duit boleh beli macam-macam contohnya. Suka-suka dia nak jual, tak boleh. Haram hukum dia. Yang kedua adalah kalau dia menderma itu bawa mudarat pula kat dia, pun haram. Contohnya apa? Derma jantung. Derma jantung, mana nak hidup lagi dah? Nak pakai jantung pun lagi. Mampu ya? Pun tak boleh sebab bawa mudarat kepada dia. Kalau orang yang setelah mati, kita pergi ambil organ dia, walaupun dia bersetuju ketika mana dia hidup, boleh tak? Haram juga. Yang halal macam mana? Yang halal ni tak ada sebenarnya, yang ada harus. Maksudnya dibenarkan. Yang harusnya adalah orang tersebut bila mana dia menderma, yang pertama tak bawa mudarat dekat dia. Yang kedua, dia tidak mencari apa-apa keuntungan daripada dia menderma tu. Kotlah lagi nikah dengan kawan tu lah kalau dapat derma kat dia. Contoh, kiranya dia ambil untung, dia ambil manfaat, tak boleh. Pasal apa yang ada kat dia tu bukan milik dia. Milik Allah Ta'ala. Contohnya kita sewa rumah. Kita sewa rumah kata, tiang ni nampak lawa. Jual lah tiang tuan rumah ni. Boleh? Tak ada boleh. Pasal tiang tu adalah tiang tuan rumah punya. Kita duduk sewa saja. Samalah juga kita punya anggota badan. Ya Allah Ta'ala dah bagi ni. Segalanya adalah di bawah kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak ada hak apa-apa untuk mengubah dan sebagainya. Kecuali pada hal-hal yang tertentu. Contohnya dia derma tersebut, katakanlah anak dia memerlukan buah pinggang yang baru kerana buah pinggang anak dia rosak. Tengok-tengok hak paling ngam sekali, mak dia ataupun ayah dia ataupun pak saudara dia, ngam tengok. Rela sama rela. Tak apa bubuh. Hukum dia harus. Janji tak bawa mudarat kepada orang yang berderma. Itu yang dia kata kuasa atasnya oleh lain daripadanya. Kemudian kamu tilik akan bahawasanya pada diri kamu itu beberapa pertolongan daripada dengan berbagai-bagai nikmat. Ini cerita pasal nikmat pun. Nikmat al-imdad. Kemudian daripada dikurniakan bagi kamu nikmat al-ijad. Dia patut al-ijad dulu ni baru al-imdad. Di dalam syarah Al-Hikam katanya Imam Ibnu Ata'illah As-Sakandari, bukan Samarqandi ya. Kalau Samarqandi ni Imam Abu Layth As-Samarqandi, yang itu pembuka mazhab. Dia buka mazhab Al-Layth. Mazhab dia boleh pakai kok nak tukar mazhab. Pasal mazhab kita ada 13. Cumanya yang muktabar kita guna pada hari ini 4 lah. Ada mazhab At-Tabari kan, ada mazhab banyak-banyak ya. Kalau kata dalam Syekh Ibnu Ata'illah As-Sakandari, dia kata bila mana Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita al-ijad, yaknilah kewujudan. Al-ijad ni kewujudan. Kemudian selepas adanya kewujudan, Allah Ta'ala menganugerahkan kita pula al-imdad, yaknilah kelengkapan. Contohnya macam mana? Contohnya Allah Ta'ala bubuh kat kita otak. Yang melengkapkan otak ni apa dia? Akal. Kalau tak ada akal, gila. Kemudian Allah Ta'ala wujudkan apa? Telinga. Nak bagi lengkap telinga, deria, pendengaran. Nampak? Indah ciptaan Allah. Allah Ta'ala bagi mata. Mata ada. Kelengkapan dia boleh melihat. Itulah yang dimaksudkan dengan bila mana Allah Ta'ala memberikan pertolongan, bantuan kepada kita dengan berbagai nikmat. Yang pertamanya diturunkan al-ijad dan yang keduanya adalah al-imdad. Maksudnya Allah Ta'ala bagi satu kewujudan dan dilengkapkan pula fungsi kewujudan tersebut. Di dalam Al-Hikam juga ada ulama yang menghuraikan, dia kata dia mengurniakan kewujudan lalu, dia mengurniakan kewujudan lalu dengan kewujudan itu lenyaplah ketidakwujudan yang lalu. Pelik sikitlah bahasa dia. Senang katanya adalah la mawjud
mawjud. Benda yang tak ada kepada ada. Allah Ta'ala ciptakan. Kita ni dulu tak ada. Daripada setitis air mani tak nampak rupa manusia pun. Tapi dengan setitis air mani tersebut, Allah Ta'ala jadikan, Allah Ta'ala bagi wujud kita. Daripada tak wujud kepada wujud. Kemudian Allah Ta'ala mengurniakan al-imdad, yaknilah kelengkapan. Lalu dengannya hilanglah ketidakwujudan yang akan datang. Kerana jika dia tidak mengurniakan al-imdad kepada benda-benda yang wujud berupa perkara-perkara yang boleh mendatangkan manfaat, maka sudah pasti ia akan lenyap seakan-akan tidak pernah wujud. Ini saya ambil daripada petikan Al-Hikam lah. Sekiranya Allah Ta'ala bagi kita al-ijaz saja, kaki ada tapi tak boleh berjalan, dia kata pasti ia lenyap seakan-akan tidak pernah wujud. Ada macam tak ada. Tu kata mudahnya lah. Ada tapi macam tak ada. Wujud tapi tak ada fungsi. Sama juga macam kalau kita kaitkan hubungan suami isteri. Ada tak bini? Ada tak suami? Ada, tapi macam tak ada. Pasal apa? Pasal ada suami tapi suami tak bagi nafkah. Ada suami tapi suami tak jaga baik-baik. Ada suami tapi suami selalu duduk merewang merata. Tapi bila mana tang isteri, dia minta macam-macam. Tang dia tak ada apa ke benda. Ada suami tapi macam tak ada. Begitu juga dengan isteri. Balik-balik, kahwin dah lagi? Kahwin dah. Tapi lagi masak sendiri, setrika sendiri, semua sendiri. Ada bini macam tak ada. Itu sebab Allah Ta'ala menciptakan sesuatu itu yang disebutkan sebagai al-ijaz dan al-imdad itu, bila mana wujudnya dia bersama-sama dengan kelengkapan fungsinya sekali. Itu sebab besarnya nikmat Allah bila mana kita menilai semula apa yang ada pada diri kita. Kita boleh berjalan elok, kita boleh makan dengan sempurna, kita boleh melihat dengan mata yang cerah dan sebagainya. Itu semua adalah fungsi-fungsi kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang inilah dia kata seperti hayat dan ilmu dan kudrat dan akal dan perkataan dan beberapa ma'ani yang mulia seperti pendengar dan penglihatan dan segala bagai-bagai lazat dan sebesar-besar nikmat itu nikmat al-iman dan Islam. Yang saya terang tadi itulah. Bila mana Allah Ta'ala bagi boleh tengok, boleh dengar dan banyak lagi kepelbagaian yang lazat-lazat ni kan. Dan nikmat yang paling besar sekali iman dengan Islam. Tak ada dah besar pada ni. Walaupun orang tu cacat teruk macam mana, miskin teruk macam mana, hina teruk macam mana, dia ada iman dan Islam, kira besar dah nikmat dia. Kalau orang tu paling berkuasa, paling kaya, paling hebat, tapi tak ada iman, apa pun tak boleh. Pasal apa? Pasal dia tak ada benda yang paling besar sekali. Dan jikalau berbuat ibadat akan dia siang dan malam selama 500 tahun, nescaya dengan amal ibadah itu tidak boleh menyamai akan nikmat walaupun satu mata. Ni ada kisah lah. Ada kisah ketika mana ada satu hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dia berkhalwat di satu kawasan, dia tidak bekerja, dia tidak menafkahi, dia tidak berkahwin, dia tidak buat apa dia selain hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 500 tahun. Macam mana dia makan? Allah Ta'ala menumbuhkan kepada dia pohon delima yang mana berbuah setiap hari satu biji. Makan pagi kenyang sampai malam, besok makan lagi sebiji. Ketika mana dia mati dalam keadaan beribadah. Lalu ketika mana Allah Ta'ala memerintahkan dia, masuklah ke dalam syurga dengan rahmatku. Dia kata, aku tak nak masuk syurga dengan rahmat engkau ya Allah. Aku nak masuk syurga dengan ibadah aku yang hak 500 tahun. Allah Ta'ala perintahkan malaikat buat perhitungan. Syurga manakah selayaknya dia dengan ibadah 500 tahun. Malaikat pun buat kira-kira, maka rupa-rupanya 500 tahun ibadah hanya mampu membayar satu nikmat mata sahaja. Yang satu lagi belum, berhutang lagi.
Tu nikmat Allah Ta'ala bila mana buh kat kita ini tidak ternilai, seperti mana yang Allah Ta'ala diulang banyak kali di dalam surah Ar-Rahman. Nikmat apa lagi yang kita hendak dustakan? Serta pula dipalingkan daripada kamu akan segala bagi yang mudarat dan kebinasaan, yang menunjukkan atasnya bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala amat kasih sayang akan hambanya lebih daripada kasih ibu akan anaknya. Dalam riwayat cerita, kasih Allah kepada kita 70 kali ganda lebih daripada kasih ibu kepada seorang bayi yang sedang dia susukan. Dia sedang susukan bayi tu, dia tengok baby dia, dia sayang. Allah Ta'ala sayang kat kita ni, termasuklah kepada orang yang bukan Islam 70 kali ganda. Oleh itu ada di antaranya mudarat-mudarat yang Allah Ta'ala jauhkan daripada kita. Dan kadang-kadang mudarat tersebut Allah Ta'ala jauhkan hasil daripada amalan kita juga. Contohnya adalah dengan kita bersedekah. Dan jikalau tiada ni'mat al-ajat, nescaya tidak adalah kamu. Kalau al-ajat ni tak ada, Allah Ta'ala tak wujudkan kita, kita ni pun tak ada. Dan kalau diputuskan nikmat al-imdad, kita ni ada, tapi kelengkapan tak ada, nescaya binasa kamu. Lahir-lahir tapi tak boleh buat apa. Ada satu orang putih, saya pun tak ingat nama dia, saya pun tengok-tengok macam tu dah. Ada satu orang ni, dia terkena penyakit polio ketika mana dia berusia lebih kurang tak sampai 10 tahun lah. Mungkin 7 tahun macam tu kot. Tuan-tuan boleh carilah kat Google, kat Facebook. Saya pun tengok kat Facebook je video tu. Dia ni digelar sebagai manusia paru-paru besi. Manusia iron lung, paru-paru besi. Sejak dia terkena polio tu, dia kena duduk dalam satu mesin, nampak kepala saja. Sebab apa? Sebab daripada leher sampai ke bawah ni semua tak function. Lumpuh semua. Kalau tak pakai mesin besar, kalau dia tak masuk dalam tu, dia macam masuk dalam, orang kata apa, macam satu mesin tu. Nampak kepala je. Baringlah dia daripada dia umur dia kena polio sampailah dia mati. Umur dia 60 lebih kan 70 lebih. Punya lama tuan-tuan. Ni bila mana Allah Ta'ala bagi al-ajat, tapi Allah Ta'ala tak bagi al-imdad. Itu sebab kita syukur bila mana Allah Ta'ala wujudkan kita beserta dengan kelengkapan-kelengkapan. Maka yang demikian itu sebesar-besar nikmat yang tiada dapat dikira-kira, yang mewajibkan kamu untuk bersyukur dan taat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengurniakan segala nikmat tersebut, supaya berkekalanlah segala nikmat itu. Seperti mana ayat Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah Ta'ala cakap kepada kita, hampa bersyukur, Allah Ta'ala bagi lipat ganda. Kalau kita kufur, bukan kafir nah, kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menghargainya, maka Allah Ta'ala kata azab Allah itu adalah sangat pedih. Dan yang terakhirnya, sebelum kita mengakhiri kuliah kita pada malam ini, telah dibangkitkan kepada kamu Rasul yang dikuatkan dengan dia beberapa mukjizat yang menyalahi adat, yang keluar daripada kuasa anak Adam. Allah Ta'ala dah bagi kepada kita, kurniakan kepada kita Nabi Muhammad SAW bersama dengan mukjizat yang mana tidak ada kepada orang lain, dan mengkhabar akan dia bahawasanya bagi kamu itu Tuhan yang amat mengetahui akan segala asrar, yaknilah rahsia hambanya, dan barang yang bergerak pada segala fikirannya, lagi amat kuasa atas bahawa menyiksakan hambanya jika menderhaka ia, dan memberi pahala jika taat akan dia. Dan bahawasanya syurga itu negeri berbagai nikmat, tempat kesudahan bagi hambanya yang berbahagia. Seperti mana yang Allah cerita di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ jannatin tajri min tahtihal anhar. Panjanglah ayat tersebut yang menyebutkan kepada kita supaya dikhabarkan oleh Nabi akan berita gembira tentang keindahan syurga-syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Dan demikianlah tamatlah kita dengan fadilat berfikir. Habislah sampai muka surat 10. Bulan depan kita masuk bab yang baru, iaitu pada muka surat yang 11. Jadi sebagai kata rumusannya adalah dengan berfikir itu kita dapat menjadi orang yang lebih baik. Itu saja.
Contohnya apa? Contohnya baru-baru ini tuan-tuan perasan tak? Viral satu video di Masjid Putrajaya. Dia kata ada VIP yang boleh masuk walaupun datang lambat. Ramailah orang yang tidak berpuas hati. Tetapi kalau kita berfikir semula adalah, kalau kita bukan VIP, datanglah awal. Tapi kalau kita nak datang lambat juga, jadilah VIP. Itu je cerita dia. Dan tidak ada lagi kewajipan untuk menunaikan solat Jumaat di Malaysia bagi kawasan-kawasan tertentu, disebabkan oleh uruf yang ditetapkan oleh ahli jawatan kuasa fatwa berkenaan dengan solat fardu Jumaat, yaknilah terhad kepada beberapa jemaah sahaja. Maka bolehlah kita nak solat di rumah, tak berdosa. Kalau bukan kita lah, kita bolehlah, tak ada masalah ni. Kalau negeri-negeri lain lah, maksudnya kalau ada grup-grup WhatsApp family kita ke yang duk wilayah persekutuan ke Selangor ke mana, yang tidak berpuas hati, kata kat dia bahawa bila mana kerajaan ataupun ahli majlis fatwa menetapkan sesuatu, maka mereka lah yang akan menanggung dan juga menjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai orang biasa, kita menerima dengan hati yang terbuka, sebab kita tak tanggung apa-apa dah. Kita hanya melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Islam itu memberikan 1001 jalan penyelesaian kepada satu masalah. Yang masalah yang bertambahnya adalah bila mana kita pula mencari 1001 alasan untuk bertahan dengan satu penyelesaian. Jadi ikutlah Islam yang syumul, yang mana mengamalkan kebebasan dalam membuat pilihan, sebab kita ada mazhab. Mazhab itu daripada kata mazhaba ilaih. Mazhaba ilaih ni maksud dia, ni ke mana kita nak pergi ni, dipendekkan jadi mazhab. Dia menjadi satu tariqat, menjadi tarik jalan laluan untuk kita beramal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bissawab. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya memohon ampun dan maaf sekiranya ada salah dan silap saya, ataupun ada kekurangan saya, ataupun ada terkasar bahasa saya, ataupun ada kesilapan saya, kerana yang baik itu hanyalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik itu juga adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi asbab kepada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.